Alright, sekarang kita beralih ke question 2. So, question 2 ni berkenaan dengan kalkulus chapter 3 dalam topik business math. So, soalan pertama dia 4x darab x kuasa 3 tolak 5x tambah 90. Okay, kalau asal darab ni, dia punya rule tu, rule ke berapa? Rule kelima. Okay, rule kelima ada u dengan v tu. Problem pertama, kita tulis formula dia. Kita boleh rujuk dekat formula di belakang paper tu. Then, tulis formula dia tu. U dv dx tambah v du dx. Then, u, kalau kita mau cari tahu u atau v, u luar daripada kurungan, v dalam kurungan tu. Okay. So, kita buat ni benda untuk cari du dengan du dx dengan dv dx. So, kita selesaikan du dx 4x, okay. 1 darab 4, x 1 tolak 1, dan dapat 4. Then, 3 darab x kuasa 3 tolak 1, 1 darab 5, x tolak 1 tolak 1. Lepas tu 90 tu nak payah sebab dalam kalkulus ni pun tak perlu ada, apa ni, yang tiada formula ubah tu terus auto tiada lah. And masukkan apa ni, semua kita dapat tu ke dalam formula yang kita tulis tu. Then u dia 4x darab dv dx 3x kuasa 2 tolak dengan 5 tambah dengan v darab du dengan dx. Dan selesaikan satu persatu. Yang 4x darab 3x kuasa 2 dapat 12x kuasa 3. Dan selesaikan semua. Dapat jawapan macam ni. Okay. Dan buka kurungan. Kita buka kurungan tu. Positif, positif, positif. Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif. Okay. Dan selesaikan ikut boleh ubah yang sama. Yang ada boleh ubah yang sama, kita boleh selesaikan. Dan kita selesaikan. Okay. Contohnya 12x kuasa 3 tolak dengan tambah dengan 4x kuasa 3. Sama kan kuasa dia. So 16x kuasa 3 dan negatif 20x jadi dapat negatif 40x tambah 360. So inilah jawapan dia. Okay. So kita move ke soalan yang kedua dia. Kita salin dulu formula. Salin dulu soalan dia. Perubahan J sama dengan 2x kuasa 4 tolak 3x kuasa 2 bahagi 5x. Okay. Ini kalau kita mau tahu dia rule apa, kita refer ke belakang. Kalau asal soalan kalkulus ada bahagi ini, kita panggil dia, kita guna rule ke 6. Okay. Rule ke 6. Cara mau kenal pasti dia atau u atau v, u di atas, v di bawah. Okay, so kita refer belakang rule ke-6, formula dia. Perubahan J sama dengan V darab du dx tolak u darab dv dx bahagi v kuasa 2. Okay, then kita selesaikan satu persatu du dx dengan dv dx macam tadi. So kita sudah kenal, dapat identify u dengan v. Kita boleh selesaikan, kita boleh cari du dx dengan dv dx. So kita cari 4 darab 2 x 4 tolak 1. Lepas tu tolak dengan 2 darab 3 x tolak 2 tolak 1. Okay. So dengan, dan selesaikan 8x kuasa 3 tolak dengan 6x dan 5, kita cari dv dx pula. So x1 darab 5 x1 tolak 1, so jawapannya 5. Dan kita masukkan semua yang kita sudah dapat tu ke dalam formula yang kita sudah tulis. Dan kita masukkan v sama dengan 5x. Dan darab dengan du dx dia 8x kuasa 2 tolak dengan 6x. 8x kuasa 3. Sorry. Dan cari dv dx ya, sudah dx 2x cari u dia, sorry. Dan
V di bawah 5X kuasa 2. Jadi selesaikan darab masuk dia semua. Dapat 80X kuasa 4, tolak 30X kuasa 2, dan dalam kurungan 5 darab 2X, 10X kuasa 4, dan 5 darab X kuasa 2, 15X kuasa 2. Dan buka kurungan dulu. Bahagi 5X darab 5X. Sebab dia ada kuasa 2. So, kita buka kurungan. Okay. 40X kuasa 4, tolak 30X kuasa 2. Buka kurungan negatif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif. So, bahagi 5X darab 5X. So, 25X kuasa 2. Dan selesaikan yang di atas tu ikut boleh ubah yang sama. Boleh ubah yang sama lah. Power yang sama. Sebab boleh ubah semua sama. So, power yang sama. Kita selesai dengan power yang sama. So, dapat 30X kuasa 4. Tolak 15X kuasa 2 bahagi 25X kuasa 2. So, itulah jawapan dia. Okay, now sekarang kita beralih kepada soalan seterusnya, 2B. Berkaitan dengan project evaluation, chapter 6 dalam business maths. So, kita tengok dulu. Kita baca dulu soalan dia dan identify dia punya maklumat yang penting lah dalam tu semua. So, di sini ada terbagi kepada dua mesin, iaitu mesin A dengan mesin BB. Okay, so kita identify maklumat, kita baca soalan bagus. Okay. Okay, habis semua baca dan kita baca lah, kita identify je lah dia punya maklumat tu, senang sikit bagi memudahkan. Okay, so script value dia ada 1500. So dia dapat 1 point. Itu script value untuk mesin AA sebanyak RM 1500. Dan dia punya tu cost of capital is 9%. Cost of capital tu kita boleh kaitkan dengan PVIF. Ada kaitan dengan PVIF yang kita buat nanti, iaitu NPV. Kita cari NPV. So sebanyak 900. Dan yang soalan pertama di situ kita cari PBP, payback period. Dan dia di antara dua-dua mesin ni, dan dia suruh kita bandingkan, compare dia. So kita refer formula di belakang, ada dua. Okay, satu konsisten dan satu tidak konsisten. So kita akan pastikan mesin A ni, tengok dia punya cash flow semua konsisten, manakala mesin BB pula semua tidak konsisten, inconsistent. So di sini sudah semua sama. Dan kita tengok cara formula dia dekat belakang tu. So mesin AA, so dia konsisten. Initial, okay, tu untuk konsisten. Sorry. Dan ini inconsistent. Alright. Dan sini formula. So formula initial investment bahagi dengan average cash flow. So initial investment dia 150,000. Okay, bahagi dengan average cash flow dia, kita anggap dia 45,000 je, tak perlu jumlahkan semua pun sebab nilai dia semua sama. So 150,000 bahagi dengan 45,000, dapatlah jawapan 3.33 tahun, 3.3 years. Okay, itu untuk yang konsisten. So mesin BB pula tidak konsisten, inconsistent. So formula dia ikut formula belakang tu sebab dia tidak konsisten. So kita jumlahkan aliran tunai, semua aliran tunai itu sampai dia T ni tahun yang aliran tunainya tidak melebihi initial investment dia. Okay, tahun kepada aliran tunai yang tidak melebihi daripada initial investment dia. Okay, so kita salin dulu formula dia semua. Then kita carilah tahun dia berapa, kita try
So negatif 8,000. Okay, kejap. So kita try campur semua negatif 8,000. Campur 60,000. Masih 50,000 tapi tidak lebih lagi. So tambah lagi dengan 89,000. 141,000. So 3 tahun saja dia. Negatif 8,000 sampai 89,000 je, yang tidak melebihi 170,000 kalau kita jumlahkan tiga aliran tunai itu ketika 3 tahun tu lah. So 170,000 tu initial investment dia, tolak dengan jumlah aliran tunai tahun yang tidak jumlah aliran tunai yang tidak melebihi initial investment tu. So sebanyak 141,000 dan bahagi dengan jumlah selepas lebihan aliran tunai itu. Contoh selepas 89,000 tadi 72,000. So itu jumlah lebihan dia. So 3 campur dengan kita selesaikan tolak tu 29,000 bahagi dengan 72,000 dan bagi 3 tambah 0.04. So 3.4 tahun 3.4 years. Okay. So soalan tu minta compare, buat perbandingan. So kita kena tolak berapa beza tempo PBP tu di antara dua mesin ni. So kita bezakan. Okay, then 3.4 years minus 3.3 years sama dengan 0.1 years. Itu beza dia. Itu saja dia suruh buat soalan ni. Dia suruh buat perbandingan tu saja. Dan tempo siapa paling lama? Tempo mesin A itu lah. Mesin BB. Okay, sorry. So soalan yang kedua seterusnya dia suruh kita cari ARR, NPV dan pilih mesin mana yang patut dipilih lah dan bagi sebab berdasarkan dua metode tu. So let's do it. To see, first kita akan cari ARR. So ARR ni kira macam rasio ataupun peratus lah, peratus pulangan yang kita dapat, yang kita akan dapat. Kalau peratus besar maka kira tu. Kalau kecil dah tengok je lah macam mana. Cari yang paling besar je. Okay. Then formula yang ada di belakang juga. So ARR, average cash flow, tolak dengan depreciation bagi dengan initial investment darab 100. Satu saya cakap tadi peratus. So kita cari dulu ARR for mesin AA. Okay. So yang pertama kita kena cari dia punya average cash flow. Average cash flow memandangkan dia konsisten. Dia ambil je nilai tu 45,000 sebab semua nilai dia sama, tak perlu jumlah, tak perlu bahagi apa-apa pun. Okay. Then lepas tu yang kedua kita kena cari depreciation dia, susut nilai. Okay, mesin AA ni tadi ada kena bagi scrap value dia sebanyak 1,500. Okay, depreciation yang ada scrap value kita kena ada operasi tolak je lagi lah. So formula dia initial investment. Okay, scrap value 1,500. Okay, so formula dia RN 150,000. Saya tulis formula dulu. So initial investment tolak dengan scrap value. Okay, bahagi dengan N tu tahun, berapa tahun lah tempoh jangka hayat mesin tu.
So 150,000 initial investment bagi mission A. So tolak dengan script value yang dibagi 1,500 bahagi dengan 5 tahun. Dia punya jangka hayat tu, time period dia. So 150,000 tolak 1,500. Dapatlah punya RM 148,500 bahagi 5, dapatlah RM 29,700. Tu dia punya depreciation. So dia punya ARR, average rate of return. So salin je formula dia, average cash flow tolak dengan depreciation dia. So semua yang kita cari tu semua ada kaitan dengan formula, bahagi dengan initial investment darab 100. So masukkan je yang nilai-nilai yang kita sudah cari tu ke dalam formula. Dan bahagi dengan initial investment 150,000 darab 100, dapat kita tolak dulu dia 15,400, 15,200, 15,200. Okay. Dan bagi 150,000 sekejap dapatlah 10.2%. Tu jawapan dia untuk ARR untuk mesin A. So yang kedua kita cari ARR untuk mesin BB. Alhamdulillah. So ARR untuk mesin BB, okay, dia tidak konsisten dia punya cash flow. So kita first of all kita kena cari dia punya average cash flow dia. So average cash flow dia, memandangkan dia tidak konsisten, kita jumlahkan semua aliran tunai dia. Ini sebab dia tidak konsisten dia punya cash flow. So kita kena jumlahkan. So kita jumlahkan semua, salin balik semua aliran tunai sampai aliran tunai terakhir bahagi dengan jangka hayat dia 5 tahun. So jumlahkan semua. Okay, dapatlah RM 280,000 bahagi 5. So 280,000 bahagi 5 dapatlah jawapan dia 56,000. Sorry lah kalau tulisan kecil. Calculator dah cukup nyawa sudah. Okay, so dan yang second kita kena cari depreciation dia. Okay, depreciation kalau tidak dibagi scrap value macam mission A tadi, kita bahagi macam ni je biasa. Initial investment bahagi dengan time period dia. Kita kena ingat, kita kena hafal dia punya depreciation ni, hafal dia punya basic ni depreciation. Initial investment bahagi time period. Kalau ada scrap value kita kena tolak dengan initial investment tu. Okay, so jawapan depreciation tu 34,000. Dan average cash flow macam biasa tadi, masukkan semua apa yang kita cari ke dalam formula. So RM 56,000 tolak dengan RM 34,000 bahagi dengan initial investment 170,000 darab 100. So 56,000 tolak 34 dapat 34,000. Dapatlah 22,000 bahagi 170,000 darab 100. Dan bahagi tu kita selesaikan pelan-pelan. So dapatlah jawapan 12.94%. So tu dia punya jawapan. Terangkan lagi bersuruh, kita mesin BB lagi besar. Okay, so bagi memudahkan kerja, kita salin je di sini. Di sini dia punya ARR berapa persen? 10.2%. Mesin BB 12.94.
Ini dia punya jawapan bagi ARR. Okay. So yang kedua dia suruh kita buat apa? NPV kan silap. Sekejap Alright, yang kedua dia suruh buat NPV. Alright, so NPV pension berarti lupa. Apa? Ada jawaban. So bagi mudah kerja saya explain ya. So ini jawapan untuk NPV bagi mesin AA. First ada 4 kolom. 4 kolom utama iaitu year, cash flow, PVIF and present value. So tersalin je semua cash flow and dia punya year tu macam biasa. Dan PVIF berdasarkan 9% tu 9%. Okay, satu lagi yang PVIF, semua PVIF ni, semua nilai PVIF ni pun tak perlu pun kepala mau kira lagi. So berdasarkan table di belakang, saya ada table di belakang ni. Tapi ada 2 table tu bikin keliru sikit. Tak tahu mana satu je. Saya dapat tahu, cara mau tahu dia dia 1 bahagi kurungan 1 tambah percentage lah 0.09 dan kuasa bagi setiap tahun tu. So dapat cek semua nilai PVIF tu darab macam biasalah, cash flow darab dengan PVIF tu, contoh 45,000 darab 0.9174 dapat 41283 macam tu lah, dan seterusnya sampai habis yang biasa je. Dan dapat je jawapan dia semua, jumlahkan dapat total present value dan tolak dengan initial investment, baru dapat net present value. Sama juga macam mesin BB ni. Mesin BB ni pun sama je kaedahnya macam sebelah tadi tu, tak ada bezanya NPV di antara dua-dua ni. Macam tu lah juga jalan kiranya. Tiada kira yang just beza dia punya tu je lah, aliran tunai. Tiada beza jalan kira pun kalau dalam NPV ni, sama aja. So saling jawapan dia, jawapan untuk mesin A dia punya NPV ni pun kita cari nilai yang paling besar. Untung juga kan, siapa nak untung atas pembelian yang sudah kita buat kan. So saya beli besar di situ macam mesin terlebih kepada mesin BB sebanyak 40,000 lebih kah, 36,000 lebih. So tidak nampak. So now soalan terakhir, dia suruh kita pilih mesin mana yang patut dipilih lah, dan bagi sebab berdasarkan 2 metode tu, iaitu ARR dengan dia punya NPV. So berdasarkan di sini mesin BB lah yang win dia dalam ARR, dan NPV pun mesin BB juga siap jadi besar. NPV ARR dia kena cari paling besar, kalau PVP dia cari yang paling kecil sebab tempo yang paling singkat untuk bayaran balik lah. So dia pilih mesin yang mana dan nyatakan reason dia based on 2 method tu. That